kami dari kumpulan ED3 akan membuat pembentangan berkenaan kertas kerja kami yang bertajuk Perkahwinan Etnik Kadazan Dusun. Objektif kertas kerja kami adalah untuk mengkaji latar belakang, adat istiadat, kepercayaan dan pantang larang etnik Kadazan Dusun di Sabah dalam perkahwinan. Berdasarkan kertas kerja ini, tajuk yang kami pilih adalah Perkahwinan bagi Etnik Kadazan Dusun. Sebagai pendahuluan, perkahwinan bermaksud jalinan perhubungan atau ikatan di antara dua orang iaitu lelaki dan perempuan yang diiktiraf mengikut undang-undang secara sah. Tujuan perkahwinan adalah untuk mengembangkan salasilah keluarga dengan melahirkan keturunan dan zuriat. Tunjang utama bagi sesebuah perkahwinan adalah melibatkan tanggungjawab dan tolak ansur antara satu sama lain. Seterusnya, bagi adat istiadat, istilah bagi adat adalah merujuk kepada kewujudan dan amalan seperti perbuatan dan kegiatan dalam sebarang bentuk tingkah laku atau cara berfikir yang menjadi satu kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Etnik Kadazan Dusun merupakan kaum yang terbesar di negeri Sabah. Mereka juga digelar kaum pribumi atau orang asli yang telah menetap di pantai barat dan kawasan pedalaman sejak sekian lama. Masyarakat Kadazan Dusun dilihat masih memegang erat dengan adat resam dalam semua aspek kehidupan seharian, misalnya perkahwinan. Seterusnya, latar belakang. Pertama sekali adalah asal-usul. Masyarakat Kadazan Dusun dikenali sebagai kaum Bumiputera asli yang terbesar di Sabah dan berasal dari Indochina. Mereka juga dikenali sebagai Momogun atau Mamasok yang bererti orang asal. Terdapat 27 kaum Kadazan Dusun semuanya. Sebelum kemerdekaan, mereka dikenali sebagai Dusun dan digelar Kadazan selepas kemerdekaan tercapai. Gelaran ini digabungkan menjadi Kadazan Dusun untuk mencapai kesepaduan. Yang kedua adalah statistik dan lokasi. Masyarakat Kadazan Dusun menetap di daerah pantai barat seperti Penampang, Papar dan sebagainya serta di kawasan lembah bukit seperti di Ranau dan Keningau. Seterusnya, agama. Sebelum kedatangan British, masyarakat Kadazan Dusun mengamalkan kepercayaan animisme. Namun, kebanyakan masyarakat Kadazan Dusun mula menganuti agama Kristian selepas era kedatangan British. Begitu juga dengan penubuhan gereja dan adanya golongan paderi di kawasan penempatan Malaysia. Namun, terdapat segelintir masyarakat Kadazan Dusun yang menganuti agama Islam. Tambahan pula, terdapat 4 struktur etnik atau kelas sosial dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun iaitu Uguan Pogun atau Ketua Kampung, Mohoinggon Tagabas iaitu golongan orang tua yang menjadi tempat rujukan Ketua Kampung berkaitan adat Kadazan Dusun, Bobohizan atau Ketua Pendita yang menjadi rujukan Ketua Kampung berkaitan hal kepercayaan dan Pangazau atau pendeka yang berperanan memastikan keselamatan kampung terjamin. Akhir sekali, bahasa. Mereka menggunakan bahasa Kadazan Dusun dalam pertuturan. Namun, di sekolah, bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar untuk berkomunikasi. Begitu juga di rumah, ibu bapa menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Proses perkahwinan mereka terbahagi kepada 4 peringkat. Peringkat pertama ialah monohuku iaitu merisik. Monohuku ini dilakukan pada waktu pagi sahaja, secara tertutup, hanya melibatkan keluarga terdekat dan tidak diumumkan seperti perkahwinan. Monohuku dijalankan dengan menghantar seorang wakil atau suruhan yang terdiri daripada keluarga terdekat untuk pergi ke rumah perempuan yang diminati secara mengejut. Risikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui status perempuan yang diminati. Apabila status si perempuan telah diketahui iaitu tidak dirisik oleh lelaki lain, suruhan akan menyampaikan hasrat si lelaki kepada keluarga si perempuan untuk meminang anak mereka. Risikan ini dilakukan secara berulang kali, memakan masa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Hal ini kerana banyak perkara yang harus diketahui secara jelas oleh ibu bapa si perempuan berkenaan keluarga yang merisik anaknya. Antara perkara yang perlu diketahui adalah salah silah keluarga, pekerjaan, perwatakan, adat dan sebagainya.
Medium komunikasi yang digunakan ialah talala. Talala adalah pantun untuk menyampaikan mesej. Kata-katanya disusun dan diolah dengan rapi serta mengandungi maksud yang amat mendalam. Setelah selesai, keluarga perempuan akan meminta tempoh selama beberapa hari untuk memikirkan jawapan dengan muktamad. Setelah beberapa hari, suruhan akan datang semula ke rumah mereka untuk mendapatkan jawapan. Jika mereka mendapati risikan itu boleh dipertimbangkan, mereka akan memberikan tarikh yang sesuai bagi suruhan untuk datang membawa cincin pusaka bagi meneruskan proses seterusnya, iaitu momu aboy. Peringkat kedua ialah momu aboy atau meminang. Momu aboy dilakukan bertujuan untuk menafsir mimpi. Pada peringkat ini, suruhan akan datang membawa cincin pusaka yang diperbuat daripada tembaga, dikenali sebagai cincin menanti mimpi. Cincin ini mestilah dibawa pada waktu pagi sahaja. Apabila ibu bapa perempuan sudah menerima cincin tersebut, mereka perlulah membersihkan diri pada hari itu juga. Membersihkan diri bermaksud mereka tidak boleh makan dan minum apa sahaja yang boleh mendatangkan kemabukan. Cincin ini kemudian akan diletakkan di bawah bantal ibu bapa si perempuan dan mereka perlu tidur pada bantal tersebut dalam keadaan bersih. Ketika tidur, salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya akan mendapat mimpi. Mimpi yang diperolehi oleh mereka ada kalanya berlainan, ada kalanya hampir serupa, dan ada kalanya serupa. Mimpi yang diperolehi terbahagi kepada 3 jenis. Jenis pertama, mimpi baik. Mimpi baik membawa maksud bahawa peminangan ini boleh diteruskan. Jenis kedua, mimpi buruk. Tetapi mimpi ini boleh diperbaiki. Contohnya, mimpi barangan kegunaan harian pecah dan barangan tersebut diperbaiki oleh pihak lelaki. Mimpi ini bermaksud peminangan ini boleh diteruskan kepada bertunang, tetapi dengan syarat. Pihak lelaki perlu membayar sugit kepanasan mimpi kepada ibu bapa si perempuan. Sugit bermaksud denda. Pihak lelaki perlulah membayar denda jika ingin meneruskan peminangan. Jenis ketiga, mimpi buruk tetapi mimpi itu tidak dapat diperbaiki. Contohnya, mimpi barangan kegunaan harian pecah dan barangan tersebut tidak diperbaiki oleh pihak lelaki. Mimpi ini bermaksud peminangan ini tidak boleh diteruskan dan akan dihentikan serta-merta. Keesokan harinya, ibu bapa si perempuan akan memanggil ahli keluarga terdekat untuk berkumpul dan berbincang mengenai mimpi yang diperolehi. Mereka akan bersama-sama menganalisa baik dan buruk mimpi tersebut. Setelah tamat menganalisa, mereka akan membuat keputusan berkenaan pinangan tersebut, sama ada akan diterima ataupun ditolak. Jika pinangan itu diterima, peringkat seterusnya akan dijalankan, dan jika pinangan itu ditolak, peringkat seterusnya tidak akan dijalankan. Semasa hari pertunangan, kedua-dua belah pihak akan membincangkan mengenai syarat-syarat hantaran dan majlis perkahwinan yang akan diadakan. Sekiranya salah satu pihak mengingkari persetujuan pertunangan, maka pihak tersebut perlu membayar seluruh atau separuh bayaran hantaran yang telah ditetapkan di hadapan pihak pengadilan. Seterusnya adalah adat perkahwinan. Sebelum majlis perkahwinan berlangsung, hantaran perlu disediakan. Antaranya adalah seperti tasur iaitu barang memperteguhkan semangat. Tinokol iaitu alat untuk adat istiadat. Binatang yang akan dijadikan lauk untuk hari perkahwinan adalah seperti babi atau kerbau. Dan lihing iaitu tapai beras yang dijadikan arak. Semasa majlis perkahwinan berlangsung, sesingkat majlis akan berlangsung selama 3 hari. Ada juga yang membuat majlis sehingga 7 hari mengikut tahap kemampuan. Adat Nihon Pinisi iaitu pengantin akan duduk berhadapan antara satu sama lain, lalu mengepalkan gumpalan nasi untuk disuapkan ke dalam mulut pasangan secara serentak. Terdapat juga makanan yang lain yang dihidangkan dalam upacara ini, antaranya seperti sup ayam dan sebotol lihing. Adat Nihon Pinisi adalah simbolik perkahwinan di mana kedua-dua pengantin bersedia dan bersetuju untuk berkorban apa sahaja dalam alam perkahwinan. Setelah selesai adat Nihon Pinisi dilakukan, gong akan dibunyikan, lalu makanan dan minuman akan dihidangkan kepada para tetamu. Akhir sekali, gong akan dibunyikan sekali lagi untuk pertunjukan tarian Sumazau.
sekiranya berlaku kematian. Apabila berlakunya kematian sebelum hari perkahwinan tiba, majlis perkahwinan hendaklah ditangguhkan untuk 2 atau 3 hari. Sekiranya kematian berlaku semasa majlis perkahwinan hendaklah dihentikan serta-merta. Lalu, bobolian akan dipanggil untuk membaca mantra untuk membebaskan pengantin dan seluruh keluarga. Selepas perkahwinan, adat Mongoi Panau dilakukan. Rombongan pengantin lelaki akan menjemput pengantin perempuan untuk diarak ke rumah pengantin lelaki. Dan adat mendirikan rumah baru, iaitu dilakukan pada hari-hari yang penting, diiringi dengan upacara sembahyang doa atau menggembawan. Upacara ini biasanya dilakukan oleh orang tua perempuan yang mahir dalam mengendi. Justru itu, pada era globalisasi pada masa kini, keaslian dan keunikan adat perkahwinan dalam masyarakat Kadazan Dusun haruslah dipelihara dan diteruskan supaya adat tersebut terus kekal diamalkan untuk generasi yang baharu. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan merupakan keyakinan atau akuan terhadap sesuatu perkara atau menurut agama ia merupakan pembangunan akhlak seseorang itu. Pada mulanya, kepercayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun merupakan kepercayaan animisme yang mengakui kewujudan Tuhan yang bernama Kinorohingan. Animisme atau pagan ini ialah kepercayaan terhadap kuasa luar biasa yang dimiliki oleh alam sekitar dan juga haiwan, serta mereka juga mengakui kewujudan syurga dan neraka yang mana orang mati akan pergi ke Gunung Kinabalu sebelum ditentukan sama ada beliau akan ke syurga atau neraka. Namun, setelah berlaku penyebaran agama monotheism, maka tercetus agama sekular yang dianuti oleh masyarakat Kadazan Dusun pada masa kini, iaitu agama Islam dan juga agama Kristian. Dipercayai kedua-dua metod penyebaran agama ini adalah lebih kurang sama, iaitu melalui kesan daripada penjelajahan orang luar ke tanah Melayu. Sebagai contoh, bukti kewujudan agama Islam dapat dilihat dengan kedatangan kapal dagang Arab dan juga penemuan batu nisan orang Islam. Manakala kedatangan agama Kristian pula dapat dilihat dengan penemuan mubalik Kristian yang pertama di Sabah pada tahun 1332. Mereka yang mempunyai kepercayaan animisme ini juga percaya terhadap bobolian atau lebih dikenali sebagai bobohizan. Bobohizan ini merupakan seseorang yang mempunyai keupayaan yang tinggi dalam upacara, ritual dan juga sosial budaya masyarakat Kadazan Dusun. Kebanyakan bobohizan diwarisi hasil daripada turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Antara syarat yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang bobohizan, mereka hendaklah melepasi ujian dalam upacara Monggindalan yang dijalankan ketika upacara Mongombond dengan membaca semua bahagian dalam upacara keagamaan yang mereka pelajari, dan sekiranya mereka gagal untuk mengulanginya sebanyak 7 kali, maka mereka tidak layak untuk mendapat sirung tino rindap, iaitu topi yang dipakai oleh bobohizan. Bobohizan merupakan perantaraan masyarakat untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Sebagai contoh, masyarakat mempercayai bahawa bobohizan dapat membatalkan kuasa sihir yang boleh menimpakan malapetaka. Seperti sebelum upacara perkahwinan, pasangan tersebut perlu direstui oleh bobohizan terlebih dahulu bagi proses membuang sial. Di antara kesan baik kepercayaan ini dapat melahirkan masyarakat yang menjaga hubungan baik dengan alam sekitar dan juga alam gaib. Manakala kesan buruk pula melahirkan masyarakat yang mempunyai perasaan takut dan bimbang yang melebihi dalam kehidupan mereka disebabkan oleh kuasa jahat yang berkeliaran. Daripada penjelajahan orang luar juga mendorong kepada isu perkahwinan campur di Malaysia, terutamanya di Sabah. Perkahwinan campur adalah perkahwinan yang melibatkan pasangan yang berlainan kaum, berlainan ras, berlainan bangsa dan juga berlainan agama. Terdapat 3 klasifikasi perkahwinan campur di kalangan masyarakat Kadazan Dusun di Sabah, iaitu di antara etnik peribumi dengan etnik peribumi, etnik peribumi dengan bukan peribumi dan etnik peribumi dengan warga asing.
Antara impak yang paling besar hasil daripada kahwin campur menunjukkan sifat keterbukaan masyarakat Malaysia serta sikap toleransi terhadap situasi yang bukan sahaja melahirkan percampuran etnik seperti Sino-Kadazan, Kadazan Brunei, malah kahwin campur juga mempengaruhi bilangan orang yang menganuti agama Islam atau agama lain sebagai agama sekular mereka. Pantang larang. Terdapat juga beberapa pantang larang pertunangan bagi kaum Kadazan yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah majlis pertunangan tidak boleh dilangsungkan semasa bulan mengecil iaitu Tumono. Selain daripada itu, larangan melangsungkan majlis pertunangan semasa hari ke-15 dan hari-hari seterusnya dalam sesuatu bulan tersebut. Pantang larang yang seterusnya ialah dilarang melangsungkan pertunangan jika terdengar bunyi burung belatuk jantan iaitu hokiu dengan sekali sahaja berbunyi. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa ia merupakan kopizo-gazo atau alamat tidak baik semasa memulakan perjalanan. Oleh sebab itu, wakil akan dihantar untuk memaklumkan kepada pihak keluarga perempuan iaitu Moi Ponuko untuk menangguhkan ke hari yang lain sesuai mengikut saiz bulan. Selain itu, sekiranya dalam perjalanan rombongan ada seekor ular atau biawak melintasi jalan mereka secara tiba-tiba, rombongan mestilah memesan kepada haiwan liar tersebut dan meneruskan perjalanan. Bunyi perkataan dalam pesanan tersebut sama dengan bunyi nama haiwan liar tersebut. Sebagai contoh, bagi ular iaitu Vuhanut, pesanannya berbunyi Ahanut no da onunu no po, membawa maksud semoga semuanya menjadi baik, kental, kukuh dan teguh iaitu Ahanut. Bagi biawak pula dilarang menyebut nama biawak jika dalam perjalanan, maka perlu digantikan dengan nama Tuazau dan perlu memesan Azau Noda o Piabazan bermaksud semoga pertunangan baik dan sejahtera. Seterusnya, marilah kita beralih kepada pantang larang ketika jamuan pertunangan. Ketika jamuan pertunangan, pihak perempuan dilarang untuk menggunakan pinggan, mangkuk dan juga gelas yang sumbing untuk menghidangkan makanan ataupun minuman kerana hal ini dikhawatiri ia boleh menjejaskan keharmonian ikatan pertunangan itu. Seterusnya, menghidangkan sebarang jenis ceruk ataupun non-som pada hari pertunangan juga ditegah sama sekali. Hal ini kerana ia dipercayai boleh mengakibatkan kudis ataupun ruam. Seterusnya, jika jejaka tersebut telah mengikuti rombongan ke rumah perempuan, dia dilarang untuk tinggal di rumah tersebut. Lelaki hendaklah pulang bersama rombongan setelah perbincangan pertunangan itu selesai, di mana rombongan pihak lelaki ini hendaklah pulang ke rumah mereka sebelum matahari terlalu kogiging, iaitu mula petang sebelum pukul 3 petang, kerana ia dipercayai oleh kaum Kadazan dusun boleh mengurangkan rezeki. Selain itu, pasangan bertunang juga tidak boleh disuruh menari sumazau bersama-sama. Hal ini kerana dipercayai mereka otutuka, iaitu kejadian yang tidak baik akan menimpa pasangan tersebut. Seterusnya, pantang larang jika tertendang batu. Pada hari pertunangan, jika tertendang sesuatu ataupun kasadu semasa rombongan lelaki itu dalam perjalanan untuk ke rumah pihak perempuan, maka haruslah ia membuat sanggul pada rumput yang ada di tepi jalan dan mereka hendaklah meneruskan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Perbuatan demikian membawa maksud bahawa alamat atau petanda yang tidak baik itu telah ditamatkan di situ. Akhir sekali,
Pantang larang ketika upacara Mongoi Panau. Tuan rumah digalakkan untuk menyediakan tapai-tapai dalam beberapa buah tajau. Hal ini adalah untuk dimanterai bagi mengelakkan perkara yang tidak baik daripada berlaku, seperti pergaduhan, bercakap secara sembrono dan sebagainya. Mereka juga tidak dibenarkan untuk memakan sayur-sayuran seperti jantung pisang dan juga labu manis. Makanan seperti ini dikhawatiri akan menjejaskan serta mengganggu sistem reproduksi kedua-dua belah mempelai. Pada malam Mongoi Panau pula, mempelai tidak dibenarkan untuk tidur bersama. Pengantin perempuan akan tidur bersama ditemani dengan teman-teman perempuan dalam rombongannya. Kesimpulan. Keunikan dan kepelbagaian dalam adat istiadat dan amalan kepercayaan bagi etnik Kadazan Dusun yang diwarisi daripada turun-temurun memiliki nilai keistimewaan yang tersendiri, masih diamalkan sehingga kini. Namun, pelbagai faktor seperti perubahan budaya akibat perkahwinan campur, kesan kemasukan budaya asing dan adaptasi kepada ekosistem yang berbeza telah menyumbang sedikit sebanyak adat istiadat ini tidak lagi diamalkan. Generasi akan datang juga tidak akan berpeluang untuk melihat dan merasai adat peninggalan nenek moyang mereka. Oleh itu, amalan tradisi dan kepelbagaian kebudayaan yang terdapat dalam etnik Kadazan Dusun haruslah dipelihara dengan baik agar warisan ini kekal diamalkan pada masa akan datang.